لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah kamu biarkan diri kamu dilekakan hidup ini. Kamu terbuai dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Sesiapa yang dia membiarkan diri dia dalam keadaan demikian, maka merekalah di kalangan orang-orang yang rugi. Berbelanjalah segala harta benda yang telah kami kurniakan pada kamu di jalan Allah, sebelum datang saat di mana kamu akan sampai kematian di kalangan kamu. Di saat mana sampainya kematian di kalangan kamu, lalu mulut-mulut kamu kebanyakan di kalangan kamu menyebut laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah boleh Allah tangguh sekejap saja, jangan bagi mati lagi. Kami ingin bersedekah di jalan Allah dan kami ingin menjadi hamba Allah yang saleh. Kabarkan pada mereka, wahai Muhammad, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh sekiranya sampai ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kerana Allah tahu setiap amalan yang kamu akan kerjakan. Jika sekiranya ditangguh kembali, kamu akan buat PL yang sama saja dalam hidup kamu. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Imam, pengurusi dan ahliatan kuasa surau Ittifaq ini, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita dalam hidup kita ini. Syukurnya kerana kita dipilih oleh Allah untuk datang bertamu sekejap dalam rumah Allah ini, di saat mana orang lain tidak dipilih oleh Allah. Tiba-tiba Allah gerakkan jasad kita dan Allah datangkan sekejap, duduk seketika di antara maghrib dan isyak ini. Yang kita tahu bahawa mudah-mudahan bila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu pada Allah pada malam ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa menyebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Dalam banyak-banyak majlis, yang paling disukai di sisi Allah ialah majlis ilmu, majlis zikir, yang diajar supaya kita sentiasa melazimi dalam hidup kita. Walaupun kita baru saja selesai daripada bulan Ramadan, tetapi tidaklah berarti bila selesai saja Ramadan maka selesailah amal ibadah kita, tidak. Tetapi kita diajar supaya semakin meningkat lagi amal ibadah kita dan semakin banyak menambahkan bekalan kita. Bekalan untuk apa kita tanya demikian? Jawabnya kerana kita bakal menjadi jenazah. Di kalangan kita ni, sikit masa lagi saja kita akan hidup di alam yang ketiga. Alam yang pertama yang pernah kita hidup sebelum daripada ini dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Sekarang kita hidup di alam yang kedua. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap yang ada atas dunia ni semua akan hancur.
Tuan-tuan tak payah berbanggalah dengan rumah besar tuan-tuan. Kerana rumah besar itu akan hancur. Kita tak payah rasa hebatlah kita dengan pangkat besar kita. Kerana pangkat besar kita pun akan hancur. Kita tak payah banggalah dalam hidup kita, anak kita cemerlang sebagaimana sekalipun. Kerana semua itu akan hancur. Lepas pada kita akan hancur, yang kekal ialah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah. Sekejap lagi kita akan masuk pada alam yang ketiga. Alam ketiga ni alam yang disebut dengan alam barzakh. Alam yang semua di kalangan kita akan sampai. Siapa dulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu di kalangan kita. Tetapi kita sedang bergerak ke alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam yang barzakh. Yang alim ulama sebut barzakh ini ada dua. Satu barzakh di dunia, satu lagi barzakh di dalam kubur. Barzakh di dunia kita akan rasa saat sakaratul maut. Kita akan rasa saat mana roh kita keluar daripada jasad kita. Kita boleh nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa di saat mana orang yang mula nak kapankan jenazah kita. Itu barzakh dipanggil. Kita akan hidup, kita akan rasa di saat mana orang yang sedang mula sembahyangkan jenazah kita. Kita boleh rasa semua. Belum lagi masuk dalam kubur. Bila dimasukkan dalam kubur, baru dipanggil barzakh. Yang barzakh di dunia, yang di dalam kubur ini sendiri. Barzakh di atas kubur, satu lagi barzakh di dalam kubur. Yang tu yang panjang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Kamu akan melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik pada mahsyar Allah nanti. Kebanyakan di kalangan manusia ni, bila dia masuk di alam, dia masuk dalam kubur itu, kebanyakan di kalangan kita sebelum daripada masuk di barzakh ini timbul penyesalan. Ramai di kalangan kita menyesal. Kita baca ayat yang saya baca sebentar tadi. Di antara contoh penyesalan manusia, waktu mana dekat nak meninggal dunia, Allah tunjukkan di kalangan kita bagaimana saat kita nak mati. Kita nampak malaikat mula datang nak cabut nyawa kita. Kita rasa saat mana cabut roh kita ini, kebanyakan di kalangan manusia akan sebut pada Allah. Dia akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai malaikat, boleh tak tangguh sekejap? Jangan bagi mati sekejap. Jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqa. Nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Dan nak menjadi hamba Allah yang salih. Kenapa menyesal di saat itu? Kenapa kita menyesal? Bila dekat nak meninggal dunia, menyesal. Kemudian demikian juga orang yang dah meninggal dunia menyesal. Masuk di barzakh menyesal pula. Masuk dalam kubur, timbul lagi penyesalan. Allah cerita, kali yang kedua kita menyesal. Manusia masuk dalam kubur, bila orang dah mula tutup kubur kita, orang dah mula tutup liang lahat kita, kita dah nampak dah malaikat di hujung kaki kita yang nak datang berdiri depan muka kita, kemudian dah halau dah solat dan zakat semayang kita semua dihalau. Lalu kita sebut, ya Allah, tolong hidupkan balik aku ya Allah. Bila saat tersebut, ya Allah, tolong hidup balik ya Allah, minta balik. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kenapa nak hidup balik? Dia minta dengan Allah, ya Allah, hidup balik ya Allah. Lalu Allah kata, untuk apa kamu nak hidup? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Aku nak buat balik amalan yang aku tertinggal ya Allah. Allah jawab balik, kalla, sekali-kali tak akan berlaku. Sekali-kali tak akan berlaku. Sebagaimana waktu mana kamu minta dekat dengan kematian kamu minta supaya kamu tangguh jangan bagi mati, demikian dalam kubur. Dalam kubur tu Allah jawab lagi, kalla, sekali lagi, tak mungkin pada diri kamu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sembang kencang katanya Allah. Cakap besar je kamu ni. Bila dalam kubur baru nak cakap besar, nak buat amal soleh. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan kamu akan melalui saat barzakh sampai kamu akan dibangkitkan balik di akhirat nanti.
Kita hidup di alam yang ketiga. Sekejap lagi kita akan hidup. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak tahu bagaimana hidup tak hidupnya kita. Lepas mana kita hidup, berakhirkah perjalanan di alam yang ketiga? Tak. Kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar. Alam yang kita kena bangun balik. Masing-masing kena bangun. Yang ni yang diimani dan diyakini dalam hidup kita. Semua di kalangan kita kena bangun. Waktu mana kita bangun, masing-masing sebut, man ba'athana min marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bila kita bangun balik, masing-masing tanya, siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok semalam kita dalam keadaan di barzakh, tiba-tiba kita bangun balik. Siapa yang bangkitkan kita balik ini? Dengar satu suara, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Yang ni nak sebut dalam surah Yasin kan. Tuan-tuan biasa jumpa ayat ni ke tak jumpa ayat ni? Sah tak baca Yasin sama kita? Nak gambarkan pada kita yang Allah cerita tentang hidup kita. Bangun kita. Bangun di padang mahsyar. Bila kita bangun di padang mahsyar, berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Mahsyar menjadi lebih besar dan lebih panjang daripada saat mana kita hidup di atas dunia ini. Kita rasa dah besar dalam kandungan ibu dahulu. Dalam kandungan ibu dahulu kita dah rasa besar. Kemudian kita keluar, kita menangis. Menangis tengok alam ini. Rasa besar alam ini. Rasa tak mampu untuk kita melalui alam ini. Lalu kita dikuatkan dengan azan yang telah dialunkan oleh arwah ayah kita di telinga kanan kita, menguatkan kita, jangan takut wahai anakku. Perjalanan hidup ini dengan kalimah Allah. Ayah kita bagi kekuatan pada kita dengan alunan azan di telinga kanan kita. Kita rasa selesa dengan dunia ini. Tetapi sayangnya kita tak bersiap untuk saat di mana alam yang jauh lebih besar, di alam barzakh yang kita akan sampai sekejap lagi. Kita masuk dalam kubur. Kebanyakan di kalangan kita, dalam saat mana orang lain menangis, kita turut menangis sama. Masuk dalam kubur kerana melihat amalan yang kita tak bersiap untuk menghadap di hadapan Allah. Sepatutnya orang lain menangis waktu mana kita meninggal dunia, kita tersenyum indah melihat alam barzakh yang kita akan sampai nanti. Tiba-tiba kenapa kita menangis? Yang kita minta dengan Allah, bangun balik. Waktu mana kita hidup di alam barzakh, kita nampak suasana yang jauh lebih besar daripada alam dunia ini. Alam dunia ini yang kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku tak pernah lihat satu suasana yang lebih huru-hara daripada huru-haranya hidup di atas dunia ini, daripada suasana huru-haranya di alam barzakh sana. Satu suasana yang kelam kabut yang dilalui kalau kita tak bersiap untuk menghadap di hadapannya. Kemudian kita bangkit di padang mahsyar. Bila kita bangun di padang mahsyar, menyesal kali yang ketiga dalam hidup. Bangun di padang mahsyar, waktu mana Allah Subhanahu wa taala mula tunjuk keadaan, suasana yang berlaku. Tuan-tuan bangun di taman keramat ini, di EU ini, nak gambarkan bila kita bangun saja, masing-masing menyesal. Berjalan nak pergi kepada mahsyar, Baitul Maqdis sana. Bermula daripada Baitul Maqdis sampai pada yang disebut dengan Padang Arafah. Di saat mana kita mula nak jalan seorang-seorang ini, bangun tersebut Allah tunjuk bagaimana suasana di padang mahsyar, bagaimana keadaan. Lalu di saat itu mula menyesal. Mula-mula kita sebut, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini penyesalan yang ketiga. Penyesalan yang ketiga, waktu mana kita sampai di padang mahsyar itu, dalam keadaan Allah mula lihat, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ketika mana Allah perlihatkan kembali dengan mata kepala manusia itu, dia nampak semua keadaan yang sedang berlaku. Nakisu ru'usihim, dia terkulai kepala masing-masing. Orang-orang yang buat jahat ini rasa takut dengan suasana melihat suasana neraka Allah, melihat bagaimana hiruk pikuk neraka Allah, bagaimana manusia tercampak dalam neraka Allah.
Saat tersebut mulut masing-masing sebut, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami nampak dah. Wa sami'na, kami dengar dah ya Allah. Farji'na, wahai Tuhan kami, tolong kembali balik kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami nak buat amal soleh kembali ya Allah. Inna muqinun, sekarang kami dah mula yakin ya Allah. Mula yakin baru sampai di padang mahsyar. Satu penyesalan yang tak berguna. Bila sampai di padang mahsyar, saya sebut ada 3 penyesalan yang tak berguna. Penyesalan pertama, bila kita dekat nak mati. Penyesalan yang kedua, bila dalam kubur. Penyesalan yang 3, bila kita bangkit di padang mahsyar, yang tidak ada manfaat lagi di saat demikian. Alhamdulillah, Allah jadikan peluang pada diri kita untuk kita nak siapkan diri kita untuk perjalanan terakhir. Allah jadikan perjalanan untuk siapkan sekarang untuk perjalanan ke alam yang kelima, yang besar dalam hidup. Perjalanan ke mana ni? Yang kelima ni, kita menuju sama ada ke syurga. Kita doa mudah-mudahan demikian. Kemudian na'udzubillah min dzalik, dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu perjalanan yang tidak ada manfaat langsung. Tak ada guna langsung hidup menjadi manusia ini. Sampai peringkat manusia yang berada pada mahsyar, bila tahu dihumban ke dalam neraka, mulut masing-masing kata, ya laitani kuntu turaba, alangkah bagusnya kalau aku jadi tanah-tanah saja, tak jadi manusia pun lebih baik daripada dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah jadikan pada diri kita satu nikmat. Satu nikmat apa dia? Nikmat kita boleh datang duduk seketika, untuk kita tidak menyesal saat mana kita berada di barzah nanti. Kita harap bila kita boleh datang majlis ilmu sebegini, Allah jadikan peluang untuk membetulkan jalan hidup kita. Allah nak suruh kita ni hidup dalam keadaan yang lurus, sebagaimana yang kita sentiasa baca dan kita baca. Tiap kali mana kita salat, mulut kita sentiasa sebut, ihdinas siratal mustaqim. Mulut kita ni sebut, ya Allah tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Setengah-setengah orang bila sebut ihdinas siratal mustaqim tu, mengalir mata masing-masing. Kenapa mengalir mata? Ya Allah, kami ni hidup dalam keadaan yang tak benar ya Allah. Ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan yang dia dalam keadaan bengkang-bengkok jalannya. Jalan dia tak lurus. Kenapa tak lurus? Kerana kita tak tahu jalan mana yang lurus. Kenapa kita tak lurus dalam hidup kita? Kerana kita terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia yang banyak ini. Terperangkap dalam hidup ini. Ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan kita rasa, aku tak mati lagi, aku lambat lagi mati, aku tak akan jumpa lagi dengan malaikat, aku tak. Yang menyebabkan bila dia mati, ternganga masing-masing. Kita baca dalam Al-Quran kan, saya biasa sebut, kalau tuan-tuan biasa dengar kuliah, siri-siri kuliah saya dalam radio IKIM, saya biasa sebut, di kalangan kita yang mati ni, walaupun kita nampak macam orang mati tu mayat dia tak bergerak, di sebalik tak bergerak tu banyak makna yang terdapat di sebalik tersebut. Masing-masing di jenazah itu, di mayat yang kita nampak, mayat yang terbaring kaku tadi, jangan kita ingat bahawa dia kaku dan dia tak bergerak apa-apa. Di sebalik itu, dia sedang mengalami satu saat yang paling sukar dalam hidupnya. Berdasar pada hadis Rasulullah, berdasar pada apa yang disebut dalam Al-Quran Karim, yang perlu kita sebelum daripada kakunya kita bersiap sebelum daripada kakunya kita di saat ini. Apa dia yang kita kena bersiap? Tuan-tuan baca saja dalam Al-Quran. Tuan-tuan rajin sikit, tuan-tuan renung sikit dalam Al-Quran, tuan-tuan akan dapati orang kita yang mati ni, yang mati di kalangan kita ni, macam-macam gaya yang mati. Kalau boleh saya sebut sikit pada malam ni, ada yang mati dalam keadaan yang sedang buat zalim pada dirinya sendiri, yang buat khianat pada diri sendiri. Yang ni disebut dalam Al-Quran. Ya Allah cerita, ramai orang yang mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Siapa dia? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97 Allah cerita, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Kita tanya, siapa yang zalim Ustaz? Adakah orang yang buat khianat pada diri sendiri? Kita sebut ramai orang yang buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat? Orang yang dengar azan, dia tak datang sembahyang, dia buat khianat pada dirinya sendiri. Orang yang ada duit,
tiba-tiba dia tak berinfak, dia buat khianat pada dirinya sendiri. Orang yang dia ada orang alim di kawasan dia, tiba-tiba dia tak menuntut ilmu dengan orang alim tersebut, tak tumpang ilmu daripada orang alim tersebut, dia buat khianat pada dirinya sendiri. Orang yang buat khianat pada diri sendiri siapa? Orang perempuan yang berjalan tak tutup aurat, dalam keadaan dia lenggang begitu saja dan menelanjangkan kepala dia, dia buat khianat pada dirinya sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dia melalui saat zuhur, tiba-tiba dia tak semayang zuhur, dia lebih mementingkan kerja dia daripada mementingkan solat zuhur. Dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang buat dosa, yang melayari laman-laman lucah, kemudian dia melihat bahan-bahan yang maksiat dalam hidup dia, dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Saya biasa sebut lagi contoh orang yang buat khianat pada diri sendiri. Orang yang membiarkan masa dia berlalu begitu saja tanpa dia menambahkan ilmu, menambahkan amal ibadah dalam hidupnya. Dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Siapa tuan-tuan yang buat khianat di kalangan kita? Orang yang melalui Ramadan, tiba-tiba tak mengambil kesempatan Ramadan yang Allah telah bagi pada diri dia. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dia lalui perjalanan hidup ini, suatu hari dia mati dalam keadaan dia tak boleh baca Al-Quran Karim. Mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya biasa sebut, orang AU Keramat ni jangan ada di kalangan kita yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan tak mati, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan termasuk di kalangan golongan orang yang pertama. Orang yang mati dalam keadaan buat khianat pada diri sendiri. Masuk dalam kubur tak boleh baca Quran. Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Tak boleh baca Quran? Tak boleh. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Facebook boleh baca, Quran tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Tergagak-gagak, umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup. Kamu buat apa di atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi umur 90 tahun tak boleh baca Quran lagi. Kamu buat apa di atas dunia? Dalam keadaan yang kita buat khianat pada diri kita sendiri. Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Dia jawab pada malaikat, malaikat, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu, malaikat. Kami orang yang lemah di atas dunia, tak sempat, malaikat. Sibuk bekerja di atas dunia, tak sempat nak belajar, tak sempat nak pergi surau, tak sempat nak menuntut ilmu, tak sempat nak menumpang ilmu dengan orang alim. Masuk dalam kubur, mereka tanya, kamu belajar tafsir Quran dengan siapa? Kamu belajar hadis Rasulullah dengan siapa? Kamu belajar ilmu ni kamu dapat daripada mana? Kamu dapat daripada mana? Oh, tak boleh jawab. Orang kita jawab, daripada Mr. Google, ya Allah, dia jawab. Daripada Yahoo, ya Allah, dia suruh. Dia jawab yang tu je yang dia boleh jawab. Kenapa sibuk melajari internet? Tak sempat dia nak menuntut ilmu. Tuan-tuan jangan jadi golongan yang pertama. Ada orang macam ni kan, memang dia tak mencuri, dia tak buat khianat. Ada orang yang ibu-ibu yang berbangga dengan anak dia kan, dia sebut, ustaz, anak saya mencuri tak, menipu tak, semayang tak, puasa pun tak, dia sebut. Yang jenis memang dia tak buat benda yang dilarang, tapi dia tak buat juga benda yang disuruh. Benda yang dilarang dia tak buat, tapi benda yang disuruh pun dia tak buat. Yang ni menjadi manusia yang ramai di kalangan kita. Tuan-tuan ingat ke yang masuk dalam kubur tu orang yang masuk syurga semua ke? Tak, tuan-tuan. Yang masuk dalam kubur tu, ramai mana orang tak bersiap menghadap di hadapan Allah. Tak bersiap menghadap di hadapan Allah ni satu kemalangan yang paling dahsyat dalam hidup. Tak ada benda lah, tak ada manfaat lah rumah besar, tak ada manfaat lah jawatan besar, tak ada manfaat lah anak-anak yang masuk Oxford University sekalipun. Tak ada manfaat dalam hidup kita. Kalau kita memiliki segala-galanya, tiba-tiba kita tidak memiliki syurga dalam hidup kita. Tak ada manfaat langsung. Bila dia tak boleh jawab, mereka tanya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi yang Allah buat pada kamu tu sempit sangat ke? Susah sangat ke kamu nak pergi menuntut ilmu? Payah sangat ke kamu nak mengubah dalam hidup kamu?
mengubah menjadi manusia yang semakin saleh dalam hidup kami. Faulaika ma'wahum jahannam. Lalu malaikat kata begini nah, sudah tempat kamu ialah neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan untuk diri kamu. Ni golongan yang pertama yang mati. Yang kedua yang mati, yang masuk dalam kubur, yang berani terang-terangan melakukan maksiat pada Allah. Dalam surah Fussilat, Allah cerita tentang orang yang terang-terangan berani buat maksiat ni. Di kalangan kita ni kan, ada orang yang terang-terangan, tambah masuk zaman kita ni pula. Zaman dahulu tegur menegur ni jadi biasa je. Kita tegur anak orang, anak jiran kita, bahkan anak jiran ayah pada anak ni akan ucap pada kita, terima kasihlah kerana nasihat pada anak saya. Dulu boleh tegur orang, boleh nasihat, saling nasihat menasihati. Bila zaman demokrasi ini, manusia mula diajar manusia ada hak, tiap orang ada hak, tak perlu ditegur sekarang. Masuk zaman demokrasi kita ni, masing-masing kata dia ada hak. Orang masing-masing sebut masing-masing ada hak. Orang nak mencuri ada hak mencuri. Orang yang nak telanjang ada hak telanjang sekarang. Orang yang nak buat maksiat ada hak. Yang nak buat benda yang dilarang oleh Allah terang-terangan. Kelak-kelak malam ada hak kelak malam. Orang yang minum arak ada hak minum arak. Ni demokrasi. Nama demokrasi ni begitu jadinya. Manusia ni dah hilang sifat nasihat menasihati. Dalam dunia kita sekarang, ada orang, kalau kita tegur dia, kamu Islam ke kafir? Islam. Jangan main-main. Kafir-kafir ni jangan sebut. Marah dia. Habis tu yang kamu tak semayang? Tak semayang hak aku, bukan hak kamu. Aku tak semayang, kamu tak tutup aurat, kamu tak takut neraka ke? Dia kata, peduli apa engkau dengan aku? Aku ada hak ke aku, engkau ada hak aku, engkau. Masing-masing ada hak. Dia sebut demikian. Ni masing-masing atas nama hak sekarang. Orang yang lawan syariat kan kita tengok, di masing-masing disebut dia kena pertahankan hak masing-masing, yang menyebabkan tiada lagi agama dalam hidup mereka. Langgar, minum arak, orang di kalangan kita yang minum arak kita tegur, tahu tak minum arak ni berdosa, haram hukum dia? Tahu. Peduli apa engkau dengan aku? Dia jawab, kubur aku, kubur engkau lah, dia jawab. Kita pun jawab, ialah masalahnya bila kubur engkau sebelah kubur aku, kita jawab. Bila mati nanti tengok kubur engkau sebelah kubur aku, tak keberdengung aku dalam kubur. Nak gambarkan tentang bagaimana manusia ni kan, tololnya manusia di zaman yang disebut dengan manusia yang berani terang-terangan melakukan maksiat pada Allah. Ada Allah sebut, falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika mana dibuka segala orang yang tak nak dengar lagi ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat ni tak nak dengar, kuliah-kuliah ni tak nak dengar, dia terpekatkan telinga dia, tak nak dengar. Falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Dia nak buat maksiat, apa dia buat? Sampai peringkat kita jadi heran, minum arak tak mabuk lagi. Kita jadi heran dengan orang yang tak bayar zakat lagi kaya dalam hidup dia. Kita jadi heran dengan orang yang tak semayang, lagi sadu tubuh badan dia. Pelik kita. Patutnya kalau yang tak semayang ni biar kuruh kering je jasad, patutnya demikian. Ni tak, lagi tak semayang lagi sadu. Pelik kita. Lagi tak semayang lagi putih muka dia panggil. Kita jadi heran dalam keadaan demikian. Kita jadi heran. Tak, Allah kata jangan heran. Sengaja aku buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Sampai bila? Hatta iza tarihu bima utu, sehingga dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dia buat tersebut. Tengah-tengah dia rasa seronok tersebut, akhaznahum baghtatan, aku rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun, lalu dia masuk dalam kubur dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan biasa kan dengar orang perempuan dan lelaki yang bonceng mati, terberarai kepala dia, pecah kepala mati dalam keadaan belum kahwin lagi. Biasa kan kita dengar dulu waktu mana di stadium yang disebut dengan stadium negara kita, tempat orang yang buat konsert mati, berbuih mulut keluar daripada apa dia, daripada mulut dia buih ni, mati lelaki perempuan, mati dalam keadaan demikian. Syurga ke tempat demikian?
Kalau kita nak tanya, Allah sebut dia masuk dalam kubur, terkejut dia, tercengang-cengang dia, faizahum mublisun. Dalam keadaan dia masuk tu, dia tengok Allah mati aku, mati ni, terkejut. Allahu Akbar. Jangan jadi demikian. Dan jangan jadi golongan yang ketiga yang anda nak sebut sikit. Yang ni gambaran orang yang mati. Yang kita jangan jadi orang yang ketiga. Apa dia? Mati di kalangan kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Orang yang masuk dalam kubur tiba-tiba kosong amalan dia menghadap di hadapan Allah. Na'udzubillah min zalik. Siapa golongan ketiga? Ada kemungkinan kita. Ada kemungkinan kita masuk dalam kubur kosong amalan. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, kamu sebut pada mereka, ada orang yang masuk dalam kubur, tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, tengok depan, tengok kosong amalan, tak ada amalan. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan nak buat macam mana? Kalau kita masuk dalam kubur, tiba-tiba kita ingatkan kita dah ada semayang, dah ada dah Ramadan, kita dah ingat dah, kita dah ada dah amalan-amalan kita, masuk dalam kubur kosong amalan. Kenapa kosong amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang membiarkan perjalanan dia hidup dalam keadaan sesat sepanjang hidup di atas dunia ini. Siapa yang sesat? Kita tanya sesat, ustaz. Macam mana boleh jadi sesat? Yang ni yang kita sebut tadi. Satu Allah Subhanahu wa taala sebut, setiap kali mana semayang baca doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa yang sesat? Kita tanya siapa yang sesat? Tuan-tuan bayang, tuan-tuan masuk dalam kubur, bila kita masuk dalam kubur ni, kita rasa jenazah kita ni orang turunkan jenazah kita tu, bila turun jenazah tu peng kena dah dipanggil himpitan kubur. Himpitan kubur, bukan azab kubur lagi, baru turun, tak ada orang boleh terlepas, termasuk saya. Semua di kalangan kita kena himpitan kubur. Mula turun jenazah tu, kena dah di kalangan kita, dah kena dah himpitan kubur. Himpitan kubur, bukan azab kubur. Himpitan kubur ni maknanya satu keadaan yang semua orang kena saat demikian. Rasulullah kata, bagaikan seorang, kalau dia seorang yang soleh, bagaikan seorang ibu yang dia terlampau gembira, dia peluk anak dia, dirapatkan badan dan dihimpitkan. Allah dengan orang mukmin demikian, walaupun dia semukmin mana pun, dia kena himpit dengan himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az orang yang pertama terlepas himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Azab kubur lepas ni. Himpitan kubur, Rasulullah sebut, aku diperlihatkan oleh Allah macam mana suasana yang berlaku pada Sa'ad bin Mu'az. Mula-mula turun saja dalam kubur, kena sekali je, peng sekali tu halus menjadi selai rambut, kata Rasulullah. Selai rambut di saat itu. Rasulullah sebut, Sa'ad bin Mu'az, bila tanya kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur, kerana dia sekali pernah dia pulang daripada permusafiran, dia berdiri kencing sambil berdiri, yang menyebabkan mercik air kencing itu kena pada pakaian dia, kerana sebab itulah dia kena himpitan kubur. Himpitan kubur, bukan azab kubur, himpitan kubur. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Asad. Tapi tak terlepas. Kita kena, lepas mana kena tu, orang tutup saja liang lahat kita. Kita nampak di hujung kaki kita ni berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir. Nampak berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Bila orang tutup liang lahat kita ni, tutup liang lahat kita tu, kita bunyi tanah-tanah yang turun. Tan turun. Orang buka muka kita tu, bau tanah di hadapan muka kita. Dengar ni, bagaimana cacing yang berada bawah telinga kita ni cakap, wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat macam mana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Dengar semua. Bila dah tutup saja, orang mula ke bumi, jenazah kita sampai para lutut je. Sampai para lutut je. Ke bumi tu, jalan malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan ini, berdiri di hadapan muka kita, mula halau salat kita, halau zakat kita, halau haji. Bagi orang yang tak ada amalan, kosong amalan, mereka tak halau apa-apa, berdiri terus. Berdiri terus di saat ini, memulakan perjalanan untuk di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah itu.
Tuan-tuan nak buat macam mana tuan-tuan? Orang yang kosong amalan. Kita tanya, kenapa kosong amalan? Ni anak nak terus terang sikit dengan orang kawasan ni. 3 sebab kenapa jadi kosong amalan. 3 benda ni jadi kosong amalan. Kosong amalan. Yang pertama, tak percaya pada Islam. Yang pertama, tak yakin dengan Islam. Tak yakin dengan Islam, kosong amalan. Rosak akidah dipanggil. Jangan rosak akidah, jangan. Keyakinan kita pada Islam mestilah 100%. Mestilah 100%. Jangan beriman separuh dan kufur separuh yang lain dengan Islam. Islam ni tak boleh beriman separuh dan kufur separuh, jangan. Bila sebut Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk semua Islam. Jangan ambil Islam separuh dan kufur separuh yang lain. Ada di kalangan kita kata, saya tak kufur pun Ustaz. Tak, ramai di kalangan kita kufur dalam keyakinan kita pada Islam. Kita tak percaya pada Islam. Dalam bidang ekonomi kita tak percaya pada Islam. Bagaimana orang kita tak percaya dengan ekonomi Islam? Pergi ke bank. Bank tanya, pegawai bank tanya, nak buat loan cara mana ni? Cara Islamik ke cara konvensional? Kita tanya balik, mana yang untung? Kita tanya. Kita akan tanya soalan demikian, mana yang untung? Konvensional ke cara Islam? Padahal jelas-jelas Islam yang untung. Orang kita tanya lagi, orang kita mana percaya dengan pendidikan Islam? Pendidikan Islam ni, orang kita tak percaya. Mana kita percaya di kalangan kita? Ramai mana di kalangan kita, kita tanya, tak hantar nak menghafal Quran, tak hantar nak belajar Quran. Dia tanya balik, ada masa depan ke belajar Quran? Dia tanya. Anak kita nak kerja apa bila menghafal Quran? Bila anak kita ni ada masa depan ke? Anak saya kalau menghafal Quran, Ustaz, nanti kena tibai dengan batang pahit, dia sebut. Mati anak saya. Ramai mana orang kita tak percaya? Kita lebih rela hantar anak kita belajar dengan sistem pendidikan sekular. Tak hantar sekolah agama pun tak hantar. Orang kita lebih hantar anak dia sekolah sekular. Kenapa hantar sekolah sekular? Kita tanya, kenapa? Kamu percaya pada sekular dibandingkan dengan percaya dengan sistem pendidikan Islam? Padahal belajar di sekolah sekular, saya minta maaf nak sebut, saya nak sebut gambaran bagaimana belajar yang kita ajar anak kita belajar di sekolah sekular, yang ni dia tak guna pun lepas pada dia habis belajar nanti. Belajar yang dia tak guna pun, yang dia akan guna lepas pada habis belajar ni, anak-anak kita ni bila dia habis belajar dia kena guna apa dia? Guna Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak belajar Al-Quran? Kenapa kita tak mengajar anak-anak kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lebih rela belajar, hantar anak kita belajar. Saya pernah melalui zaman sistem sekular dahulu. Saya belajar dahulu. Belajar benda yang kita tak guna pada hari ini. Saya minta maaf, contoh, kita belajar apa dia? Sejarah, misal contoh. Sejarah yang kita tak guna. Belajar Parameswara. Hari ini kita guna Parameswara? Tak guna pun. Tapi yang kita guna sekarang apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dalam mengurus keluarga, dalam mengurus masyarakat, dalam membina negara, kita sedang menggunakan Al-Quran. Anda kita nak habiskan masa kita. Mengapa kita habiskan masa untuk belajar benda yang kita tak guna dalam hidup? Ruginya kita. Itu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang hiburan, orang kita tak percaya dengan hiburan Islam. Contoh kita tengok, bila beraya, sibuk dengan lagu raya. Orang kita sibuk dengan lagu raya. Apa kaitan lagu raya dengan raya? Lagu raya dengan raya, misal contoh, kenapa mesti dibesarkan penyanyi-penyanyi dan artis-artis di saat mana menyambut hari raya? Menyambut hari raya Allah anugerahkan pada mereka yang bertakwa pada Allah. Penyanyi-penyanyi artis-artis ni orang yang bertakwa pada Allah ke? Kita terkeliru dalam hidup. Saya minta maaf ni kalau ada artis-artis dan penyanyi-penyanyi kat sini. Saya nak sebut gambaran bagaimana, kenapa kita tak tonjolkan orang yang soleh. Orang yang soleh menyambut hari raya. Macam mana hari raya dalam Islam? Allah tahu manusia suka nak jadikan hiburan. Bila suruh, Allah suruh takbir, Allah suruh tahmid, Allah suruh tasbih. Suatu takbir, tahmid, tasbih dalam keadaan yang kita diajar supaya melaungkan sekuat mungkin pada diri kita. Nak gambarkan tentang apa dia? Ini hiburan Islam. Ini cara yang Allah nak suruh berhibur. Barat diajar, kalau nak rasa gembira tepuk tangan, disebut demikian. Ini barat. Islam ajar, bila kamu rasa gembira, begini cara dia dalam agama. Apa dia? Takbir, tasbih, tahmid pada Allah. Hiburan kita tidak lagi hiburan Islami. Tetapi hiburan kita, lebih kita yakin
dengan barat dibandingkan dengan hiburan Islam. Islam tidak menolak hiburan, tapi nak sebutnya kelirunya dalam hidup, tak percayanya pada Islam. Yang ni yang jadi sesat. Apatah lagi dalam bidang politik. Orang kita dalam bidang politik, ramai mana orang kita sebut, saya tak terima politik. Politik suku, agama suku. Orang kita disebut demikian. Maha suci Allah. Allah tak mengajar demikian. Dalam politik ada agama. Jangan biarkan orang kita menyebut dalam politik tak ada agama. Apakah orang terlibat dalam politik tak ada dosa pahala? Orang kita lebih yakin dengan sistem liberalis. Orang kita percaya dengan nasionalis. Orang kita percaya dengan sekularis. Pahaman-pahaman izam-izam yang masuk ni membatalkan amalan, menjadikan kosong waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Jangan tersilap. Dalam politik ada Islam, dalam sosial ada Islam, dalam hiburan ada Islam. Jangan kita pisahkan hidup kita dengan beragama. Jangan kita jadi demikian. Kalau kita pisah, kita jadi kosong amalan kita. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tak pernah mengajar, yang tidak satu benda pun dalam kitab Al-Quran Karim Allah tak ajar. Semuanya Allah ajar untuk mengajar pada kita bagaimana kita nak menyusun hidup di atas dunia ini. Soal nak masuk parti mana, itu soal kemudian. Tapi jangan sampai peringkat kita sebut politik suku, agama suku. Siapa yang boleh sebut kalimah demikian, menyebabkan rosaknya keyakinan dia pada Allah. Jangan sebut. Jangan sebut kalimah demikian. Bila kita sebut kalimah demikian, yang menyebabkan di waktu ini kita tak meyakini bahawa Islam ini sempurna. Islam ni cukup lengkap. Islam mengajar macam mana kita nak hidup dengan dalam kehidupan di dunia ini. Bila kita sebut Islam, terima Islam sepenuhnya. Jangan rosak keyakinan. Jangan masuk nasionalis. Jangan berpahaman sekularis. Jangan berpahaman nasionalis. Tetapi jadilah seorang yang Muslim. Wa ana ala zalika minasyahidin. Dan saya di atas perkara tersebut menjadi saksi dalam beragama ini sendiri. Yang ni yang pertama. Kalau kita tak jaga yang ni, dekat nak meninggal dunia, tak boleh nak mengucap. Orang kita tak boleh mengucap. Bila kita tak jaga keyakinan kita tak jaga dengan Islam, dekat nak meninggal dunia, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia sebut, Yahudi, kamu tahu tak? Jangan mati dalam Islam. Jangan mati dalam Islam. Kamu mati dalam Yahudi. Bila kita cuba juga mengucap, dia datang sebelah kiri. Datang sebelah kiri kita, menyamar menjadi arwah ibu kita. Wahai anakku, digoyangkan buah dada dia. Susu inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian, disebut. Sebut yang macam ni, ramai orang kita tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Di AU Keramat ni, syaitan AU Keramat, dia tak sebut mati dalam Kristian. Dia tak sebut mati dalam Yahudi. Dia sebut, wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal. Dia sebut demikian. Wahai anakku, jangan mati dalam Islam, tapi matilah kamu dalam Islam demokrat. Dia sebut demikian. Kita pun pening. Ya juga ni, Islam juga ni kita sebut. Tahu-tahu kita mati dalam keadaan penuh kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama jadi kosong. Yang kedua jadi kosong apa dia? Kita cuai dalam ibadah. Menjadi cuai dalam ibadah. Ibadah kita ni jadi kosong. Tuan-tuan perhati, ibu-ibu dan ayah-ayah perhatian. Kita ni lagi tua lagi tak khusyuk semayang. Kenapa? Lagi tua lagi hanyut. Lagi tua lagi berebut sah belakang dia panggil. Lagi tua kita lagi cepat nak balik ke rumah. Pelik kita. Bukan orang tempat ni orang Burma ni nak sebut. Nak sebutnya, patutnya kita lagi tua lagi berebut sah yang pertama. Berebut sah yang pertama. Kenapa berada di sah yang pertama? Jawabnya, saya sudah bersedia untuk menghadap depan Allah bila-bila masa. Ini tanda persiapan kita. Lagi kita tua, lagi kita ke depan. Pergi sembahyang Jumaat, lagi kita berebut sah yang pertama. Kerana pahala berbeza. Sah yang pertama, sah yang kedua berbeza. Tak sama. Dalam hadis Rasulullah sebut kan, Rasulullah sebut sah yang pertama, siapa-siapa dapat sah yang pertama, pahala dia sebesar unta, kata Rasulullah. Sah yang kedua, siapa yang dapat sebesar lembu. Sah yang ketiga, kambing. Sah yang keempat, ayam. Sah yang kelima, telur, kata Rasulullah. Rasulullah gambarkan demikian. Orang kita tak nampak. Sebut kambing, lembu, ayam, tak nampak. Tak nampak kita. Cuba kita tukar sekali. Siapa dapat sah yang pertama,
dapat mata belalang misal contohnya. Saham yang kedua perdana wisi. Saham yang ketiga motor keris. Saham yang keempat basikal buruk misalnya. Ramai berebut saham yang pertama. Kenapa? Jawabnya kita semakin tua semakin materialistik. Semakin tua semakin cinta pada dunia. Dunia semakin menebal dalam dada kita. Dalam hidup kita ni sentiasa menjadi kedekut dan kedekut. Lagi lama lagi sayang pada dunia. Peliknya kita, padahal kita nak tinggalkan dunia, kita lagi lama lagi suka malam-malam kira duit. Macam budak yang sambut hari raya dipanggil, membilang duit raya dipanggil. Tiap-tiap malam, hari-hari kita membilang harta kita. Buat apa kita demikian? Sepatutnya lagi kita berusia, lagi kita menanggalkan sedikit demi sedikit dunia ini. Patutnya jadi demikian dalam hidup. Waktu mana kita tanggal dunia, waktu itulah khusyuk datang. Semayang kita jadi khusyuk. Ni tak, tengah semayang merayau je. Masuk Giant keluar Giant, masuk Tesco keluar Tesco. Mengayau kita, sedar-sedar bagi salam. Kita semayang, patutnya rasa seronok lah bila imam baca panjangkan terawih. Semayang terawih, imam baca panjang, seronok je kita. Mungkin terawih terakhir kot kita sebut, mungkin terawih terakhir kot. Ni tak, semayang imam baca panjang je, nak marah lah Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam, tak pun inna anzalna. Nak sebutnya gambaran kenapa kita jadi demikian. Jawabnya, kita semakin tak berusaha untuk menjadikan amalan kita semakin menimbun, tetapi kita membiarkan menjadi kosong dan kosong. Bilang dengan jari ibu-ibu, bilang dengan jari ayah-ayah sekalian, berapa kali kita semayang jadi khusyuk dalam hidup kita ni? Apakah semakin lama kita salat semakin menitis air mata kita? Makin solat kita semakin rasa, Allah ya Allah, aku bimbang. Lagi kita ni, kita boleh masuk surau baru ni, menitis air mata kita. Sodoknya kita sempat juga semayang di surau yang baik ini. Kita boleh rasa juga, aku ni tak nak dah tinggal, biar dinding-dinding ni semua tertulis nama aku. Biar kita ni rasa demikian. Tapi kenapa kita tak rasa demikian? Kita asyik berbangga, surau baru kita tak datang. Bukan orang tempat ni juga, ni orang Thailand pula. Nak sebutnya gambaran pada kita. Biar kita ni semakin lama semakin kita rapat dengan Allah. Tapi sayangnya jadi kosong. Semayang kita jadi kosong. Amal ibadah kita ni jadi kosong. Lagi lama lagi kosong, lagi lama lagi hambar dalam ibadah. Yang ni yang rosak dalam hidup kita. Sepatutnya kita boleh ubah. Punca apa jadi rosak ni? Kerana kita terlekat dengan dunia. Terlekat dengan dunia ni bahaya. Berhati-hati. Macam mana nak suruh tanggalkan dunia ni? Banyakkan infak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila seorang pemuda datang jumpa dengan Rasulullah, bagi tahu, ya Rasulullah, kenapalah hati aku ni tak pernah berbicara tentang kematian. Aku tak rasa takut langsung, tak rasa bimbang langsung terhadap kematian dalam hidup aku. Rasulullah tanya balik, harta kamu ada tak? Rasulullah tanya dia, ya ada ya Rasulullah. Kalau begitu kamu banyakkan infak. Rasulullah kata banyakkan infak. Rasulullah kata, bila kamu banyak infak, dua benda ni akan hilang pada kamu. Yang pertama, ketamakan dunia semakin tiada, kecintaan pada akhirat semakin membesar dalam jiwa kamu. Yang kedua, Rasulullah kata, hilang perasaan dengki dalam hidup kamu. Semakin kamu berinfak, semakin kamu tak berdengki dengan orang. Tak ada rasa cemburu, tak ada rasa nak marah pada orang tu, tak ada rasa tak puas hati dengan orang ni. Kerana apa dia? Kerana hidup kamu nampak akhirat dan kamu nampak akhirat. Setiap kali mana kita berinfak, setiap kali mana itulah kita sedang menanggalkan dunia dalam hidup ini. Tapi tak, kadang-kadang kita sayang tak sayang, sampai kita biar semakin lama yang menyebabkan kita mati. Saat mana kita mati, anak-anak kita berkelahi berebut harta benda kita. Rugi kita. Ramai mana orang kita kan tak selesai dalam urusan ini. Tuan-tuan perhatilah, anak-anak di kalangan kita ni, bila meninggal dunia je, ramai mana anak-anak ustaz macam mana pun pada dia, warak macam mana sekalipun, kalau dalam bab harta dia mula bertengkar, dia mula berebut, kecuali dia ada agama yang lurus yang menyebabkan dia lapang dada di antara satu sama lain. Yang kita menghadap depan Allah dalam keadaan kosong amalan, harta benda banyak,
Tapi dalam masa yang sama kosong amalan. Kerana apa dia? Kerana Nuh sedang menghabiskan segala amalan-amalan kita, pertengkaran yang tak berkesudahan. Dua. Yang ketiga yang menjadikan kosong amalan kita, yang disebut dengan orang yang semakin berusia semakin buruknya akhlak. Akhlak buruk mengosongkan amalan. Jangan buruk akhlak kita, tuan-tuan. Buruk akhlak ni apa dia? Kata-kata tak terjaga. Lagi kita berusia, lagi kasar bahasa kita. Suka mencarut. Orang kita ni suka mencarut. Tua-tua mencarut. Tua-tua dia mencarut. Maki hamun. Suka maki hamun. Mulut ni tak jaga. Hancur amalan. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang perempuan yang siang hari dia puasa sunat, malam hari dia bangun tahajud malam, tapi perangai dia satu je. Tiap-tiap hari bila dia buka puasa, dia sisa makanan tu disimbah ke rumah jiran sebelah. Simbah rumah jiran sebelah. Suatu hari dia meninggal dunia. Jiran sebelah ni sakit hati dengan sisa-sisa makanan disimbah tadi. Lalu ditanya kepada Rasulullah, bagaimana sudah dia ya Rasulullah? Rasulullah jawab, hiya finnar, dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka, tuan-tuan. Kadang-kadang semayang rajin, puasa rajin, berjuang Islam bagus, tapi akhlak buruk. Akhlak buruk, hancur lebur amalan. Kosong amalan. Orang tua tak jaga mulut. Orang muda tak jaga tulisan. Tulisan ni. Dalam tulisan-tulisan, dalam Facebook, suka caci maki orang. Dalam Twitter, dalam Instagram, dalam WhatsApp dan sebagainya. Tulisan-tulisan yang tak terjaga. Tulisan-tulisan yang tak terjaga ini, semuanya akan tanggungjawab di hadapan Allah nanti. Kita mati, tulisan ada. Tulisan tu kekal. Orang lain baca balik. Allah, dia ni menulis benda-benda yang hodoh, mencaci maki para alim ulama, kata hodoh dan sebagainya. Yang ni tuan-tuan, orang yang macam ni, bila dia mati, kosong amalan menghadap depan Allah. Ini golongan yang ketiga. Dan golongan yang keempat, yang kita harap kita lah, yang kita tak jadi manusia yang rugi. Siapa dia? Orang yang sentiasa mengambil kesempatan dan peluang waktu mana dia hidup untuk membaiki perjalanan hidup menjadi benar-benar di atas jalan agama. Orang ni orang yang paling untung. Orang yang hidup tak lepaskan peluang. Peluang dalam hidup ini, cari betulkan jalan. Yang disebut dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mulut-mulut mereka menyebut Tuhan kami ialah Allah. Summa istaqam, innal ladzina amanu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summa istaqam, kemudian dia bertahan dengan Islam. Bertahan dengan Islam. Siapa yang diberikan? Ulama-ulama bincang. Orang yang macam mana? Kita harap kita, orang yang hidup sentiasa belajar. Belajar, jangan berhenti belajar. Jangan tuan-tuan tak belajar. Tuan-tuan ambil kesempatan surau yang indah ini, tiap-tiap malam belajar. Belajar apa dia? Belajar Al-Quran Karim. Baca Quran, tafsir Quran, tadabbur Quran. Orang yang hidup sentiasa belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dalam hidup kita. Al-Quran kita belajar tiap-tiap malam. Kalau tak ada ustaz pun, baca ramai-ramai. Duduk di antara maghrib dan isyak. Lepas tu seorang tafsirkan. Kemudian kita faham sikit ayat yang kita baca tadi. Belajar dan belajar Al-Quran. Kemudian hafal Quran. Hafal Quran. Saya biasa sebut, ni orang yang istiqamah. Orang yang hidup dia dalam keadaan hafalan Quran semakin menambah. Menambah hafalan dalam hidup kita. Walaupun umur kita sedang menambah, kita berusaha untuk menambahkan hafalan. Hafal apa dia? Saya sebut banyak kali di mana-mana pun, 3 surah ni kena hafal. Ibu-ibu dan ayah-ayah, pastikan kalian ada dalam dada kalian 3 surah ni. Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah yang Rasulullah sebut Al-Munjiyah wal-Mun'iyah, yang menamakan kita daripada azab kubur dan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur nanti. Yang kedua surah Al-Kahfi. Tak panjang pun surah Al-Kahfi, 110 ayat je. 110 ayat ni kalau kita mulai hafal pada hari ni, dalam masa 4 bulan kita akan ingat. Hafal 1 ayat, 1 ayat 1 hari, surah Al-Kahfi, kita akan ingat. Dalam masa sebulan, 4 bulan, kita akan ingat surah Al-Kahfi. Kemudian surah yang 3, surah yang terpendek dalam Al-Quran. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah dipanggil. Surah yang paling pendek sekali dalam Quran. 286 ayat je.
286 ayat biar ada dalam dada kita, biar ada dalam dada ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian. Biar kita mati menghadap depan Allah dalam keadaan dalam dada kita surah Al-Baqarah di dalamnya. Besar nilai dia. Tuan-tuan bayang, Rasulullah sebut mana-mana rumah yang baca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Syaitan tak berani masuk dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, bayangkan dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Dalam dada yang ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk? Syaitan tak berani nak masuk dalam orang yang ada dalam dadanya surah Al-Baqarah. Lalu kita hafal dan kita jadikan amalan berlumba di kalangan kita. Ni orang yang istiqamah dengan agama. Siapa lagi yang istiqamah dengan agama? Dia duduk dengan para alim ulama, cari para alim ulama, duduk dengan para alim ulama, belajar. Kita ni setiap orang mesti ada 5 orang guru yang ditumpang ilmu. Seorang kita ni, kita boleh sebut, saya, guru saya ustaz sekian-sekian, guru saya sekian-sekian, bagi tahu kepada anak-anak kita, ni guru abah ni guru mama ni. Kalau mama meninggal dunia pun, dia ni lah mama akan sebut nama untuk dijawab depan malaikat nanti. Orang yang kita tumpang ilmu dengan mereka. Hidup ni kena ada pada diri kita demikian. Tumpang dengan orang saleh. Kerana hidup ni saling tumpang menumpang. Ba'dukum awliya'u ba'd. Saling tolong menolong di antara satu sama lain. Ni golongan di kalangan kita ni sendiri. Berebut di kalangan kita. Siapa lagi yang istiqamah? Ulama kata orang yang rajin infak. Orang yang rajin infak dalam hidup dia bersedekah, tanda istiqamah dalam hidup dia. Dia hidup dalam keadaan istiqamah. Siapa lagi yang istiqamah? Orang yang bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam, tanda kita sedang beristiqamah. Jangan tertinggal walaupun 2 rakaat. Bangun tiap-tiap malam. Siapa lagi orang yang istiqamah? Orang yang jaga salat subuh berjamaah. Orang yang jaga salat subuh berjamaah, orang yang istiqamah dalam hidup dia. Kalau ibu-ibu dan ayah-ayah yang rajin jaga salat subuh berjamaah, tanda dia mukmin. Tanda dia mukmin. Dalam hadis Rasulullah cerita tentang mengenai, kalau kamu nak tahu kamu ni orang mukmin ke munafik, kamu tengok subuh dia. Kalau subuh dia sembahyang berjemaah, tanda dia mukmin. Kalau dia tak boleh sembahyang subuh berjemaah, tanda dia munafik. Dia munafik. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu tak datang sembahyang subuh berjemaah, tak boleh subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Tapi malam ni jangan sebut lagi. Jangan balik malam ni bagi tahu pada suami kita, bang, confirm dah munafik. Saya baru dengar tadi abang memang confirm munafik. Jangan. Tugas ibu-ibu mulai pada malam ni, mulakan kejut suami masing-masing. Kejut suami masing-masing. Bagi dorongan dan sokongan pada suami. Bangun pergi sembahyang subuh. Abang, pergi sembahyang subuh bang. Kalau abang pergi, kita terlepas sifat munafik. Tanda-tanda kita orang yang istiqamah dalam hidup. Ni kita pujuk. Isteri ni pujuk, kerja dia pujuk. Sampai bila kena pujuk ustaz? Ibu-ibu tanya, sampai bila? Puas pujuk dah. Sejak daripada kahwin sampai hari ni tak berhenti lagi pujuk. Kata je ibu-ibu ni, dah bosan dah tengok muka orang tua ni. Nak sebutnya tak nak dah pujuk dah. Tak, jangan berhenti. Jangan putus asa memujuk suami dan anak-anak lelaki kalian untuk datang sembahyang subuh berjemaah. Sampai bila kena pujuk? Sampai suami kita mati ataupun kita mati. Jangan berhenti dalam memujuk. Cuma pujuk ni guna bahasa yang lemah lembut. Pujuk suami masing-masing ni lemah lembut je pujuk. Bang, bangun bang. Abang bangun. Dia pun tak nak bangun. Dia tarikkan selimut. Dia tutup telinga dia. Tutup. Tak nak dengar juga. Kita turunkan kain selimut. Sebut, Assalamualaikum ma rabbuka. Kita bangun terus tak kena gaya. Ni nak suruh bangun juga. Kejut dan kejut. Suami kita senyum. Bang, pergilah sembahyang subuh. Abang tak rugi apa-apa pun. Abang pergi je sembahyang subuh, balik je daripada sembahyang subuh, abang akan dapati nasi dagang telah tersedia. Senang kita sebut demikian. Pujuk dan pujuk. Tiap-tiap hari ni pujuk, kerja kita pujuk. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar, jangan. Memujuk suami jangan guna bahasa yang kasar-kasar. Kejut suami, bangun bang, pergi sembahyang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je seorang-seorang. Makan penampau tawa tak kena gaya. Kita dalam keadaan memujuk ini sentiasa dalam keadaan lemah lembut, pujuk dan pujuk. InsyaAllah suatu hari nanti kesedaran itu akan datang dalam kekeluargaan kita. Siapa lagi orang yang istiqamah?
Yang disebut orang istiqamah, orang yang mengikat diri dengan jemaah. Orang yang mengikat diri dia dengan jemaah Islam. Jangan melepaskan diri daripada ikatan belenggu jemaah Islam. Duduk bersama. Hidup kita mesti duduk dalam jemaah Islam. Orang ni, orang yang akan, kerana masuk dalam syurga tidak masuk seorang-seorang. Tak ada orang masuk syurga seorang-seorang. Masuk syurga dengan jemaah. Bila kita hidup dalam keadaan di dunia ini, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Tak boleh jadi soleh seorang-seorang. Tak boleh jadi alim seorang-seorang. Sebab tu Allah ajar pada kita, sentiasa sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami. Kenapa disebut kami? Kenapa tidak disebut ihdis siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Tetapi digunakan ihdina. Ihdina maknanya kami. Kami ni siapa? Berjemaah. Keluarga saya, masyarakat saya, imam saya, seluruh hidup ini mesti diikat dengan kekuatan berjemaah, baru dianggap orang yang istiqamah dalam hidup ini sendiri. Mudah-mudahan kita jadi golongan keempat ini, dan insya-Allah Allah masukkan kita di kalangan orang yang tersenyum indah saat mana kita dalam syurga nanti, insya-Allah. Bila kita berada dalam syurga nanti, kita nampak tempat kita dan kita kembali mengenang saat-saat mana kita di dunia dahulu. Kita nampak balik kenangan kita ini. Saat mana kita pernah duduk dalam majlis ilmu sebegini. Kita akan rasa indah saat mana kita berjalan melalui titan sirat. Tiba-tiba amalan-amalan kita menolak kita, menjadi ringan kita melalui titian sirat. Dan kita akan rasa indah saat mana kita melihat seluruh keluarga kita bersama dengan kita, dan masyarakat kita bersama dengan kita di saat mana kita dalam syurga nanti, insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita, dan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa bersiap untuk saat dipanggil menghadap di hadapannya, dan Allah jadikan kita di kalangan hamba Allah yang terbaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, kat luar sana ada 2 buah buku yang saya tulis hasil daripada kuliah-kuliah saya ni, tentang malam pertama di barzah. Macam mana keadaan kita di barzah. Saya sebut tadi hanya cerita tentang bagaimana persiapan kita nak ke barzah. Tapi dalam ni cerita tentang macam mana kita akan melalui malam pertama, malam kedua, suasana-suasana yang kita nak lalui nanti. Kemudian lepas pada saya tulis buku ni, di antara buku terlaris dia panggil. Kemudian saya tulis buku yang kedua, buku teman di barzah. Teman di barzah ni pun siapa yang menemani kita, bagaimana keadaan kita di sana nanti. Jadi buku ni kalau para hadirin sekalian sesuai sangatlah untuk tuan-tuan baca. Kemudian bila nak baca, bila kita nak tidur malam kan. Orang kita nak tidur biasa baca WhatsApp. Nak tidur baca WhatsApp. Kita tukar balik. Kita nak tidur baca buku-buku macam ni. Yang keduanya, bila kita nak ziarah kawan-kawan kita sakit. Bila nak ziarah kawan-kawan kita sakit ni, bawa buku-buku macam ni. Jauh lebih baik daripada kita bawa durian, rambutan tu kan. Daripada kita bawa buah nangka dan sebagainya. Baik kita bawa buku ni bagi pada kawan kita. Kita tak sebut apa-apa pun. Bila dia pegang buku macam ni, dia faham lah tu, maknanya mati dah tu. Senangnya nak suruh kita ni nak nasihat, takut terasa sangat. Tapi bila dia baca tu, dia akan tahu macam mana supaya tak mati dalam keadaan tak bersedia. Supaya kita mati ni dalam keadaan bersedia. Ana tulis buku-buku yang santai je, bahasa pun mudah, dan Nana dipahamkan ada 2-3 orang dah. Banyak dah masjid-masjid yang buat kuliah buku ni, dan Nana benarkan, buatlah kuliah untuk menjadikan kepahaman pada diri kita di kalangan kita ni sendiri. Yang kedua, para hadirin sekalian, saya sendiri ada sekolah tahfiz. Di bawah saya tu ada lebih kurang, di bawah saya ni ada 4 buah sekolah tahfiz. Macam mana cara saya buat nak suruh anak-anak yatim dan orang miskin ni? Salah satunya saya dapatkan kurma ajwah. Kurma ni pernah ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hidup kemudian turun generasi-generasi keluar daripada kebun Abdul Rahman bin Auf di Madinah. Nak dapatkan kurma ni jadi payah. Saya sendirinya bila saya pergi ke Madinah, saya ditawarkan tentang kurma ni. Saya minta dengan sahabat di sana supaya hantarlah pada kami di Malaysia. Kami nak rasa macam mana kurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah kata siapa yang makan kurma ajwah ini, dia akan terlepas daripada 2 penyakit. Satu penyakit yang disebut dengan sihir. Yang kedua, Rasulullah kata dia terlepas daripada kena racun. Kena racun. Kita ni kan kena racun banyak. Makan sayur racun, nasi racun. Kemudian akhirnya datang penyakit yang pelik-pelik.
Ada yang kena kanser, dia buat amalan makan kurma ajwah ini. Rasulullah sebut siapa yang makan kurma ajwah 7 biji pagi, setiap pagi batal racun-racun yang dalam tu dan itu sendiri. Ada hamba Allah yang dia kena kanser, dia buat amalan makan kurma ajwah ni, kemudian pulih penyakit kanser dia. Betul lah dalam hadis Rasulullah cerita benda demikian. Yang ketiganya, yang keempatnya para hadirin sekalian, yang ketiga tu ada kat luar sana ada kurma, ada dia sebut madu. Madu yang saya tolong sekolah anak yatim di selatan Thailand. Di bawah saya ni ada 5 buah lah. 4 buah di Malaysia, 5 buah, sebuah lagi di Thailand, di selatan Thailand. Yang bapa mereka tembak mati, saya ambil anak-anak tersebut, saya bela mereka tersebut. Bela tu dengan tujuan nak suruh mereka menghafal Quran. Asalnya 22 orang. Sekarang ada 400 lebih pelajarnya. Tiap-tiap bulan saya terpaksa hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan ringgit untuk membiayai mereka tersebut. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Dan madu tersebut mereka letak depan mereka sujud, doa pada Allah, minta pada Allah dan sebagainya. Dan madu tu mereka hantar ke Shah Alam, saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Ada yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan minum madu ni, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang. Saya pernah kena batu karang sekali. Minum air madu ni, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu bukan bermadu, makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi, belakang parang lah jawapannya. Madu tersebut. Ibu-ibu ambil madu ni, kacau dengan air suam, kemudian letak dalam peti ais. Kemudian dah sejuk dah, hidangkan pada keluarga masing-masing. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmat air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Cuba kalian minum air madu yang disejukkan, nikmat yang tak terkata. Sedapnya Allah sajalah yang tahu. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir. Waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.